Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat, anugerah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam juga atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya, dan para penjaga agama ataupun penjaga warisan baginda sehingga kekal, sehingga hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak sambung ayat surah Al-A'raf ayat 179. Ayat ni ayat famous. Sama-sama kita bacalah dari juzuk yang ke-9 surah Al-A'raf ayat 179. Pada muka surat kalau ikut mushaf 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji Allah dengan pujian yang tertinggi dan teragung. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang terulung, Nabi yang kita sanjung, yang kita rindui, dan kita berdoa kepada Allah untuk bersama dengan baginda di dalam syurga. Juga atas ahli keluarga baginda, juga selawat atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita juga minta petunjuk dari Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Panjang. Kalau kita mukaddimah khutbah tu panjang. Tapi panjang tu sebenarnya bukan mukaddimah saja. Kadang-kadang kita ni tak sedar pada mukaddimah itulah adalah asas kepada kita untuk mendapatkan atau untuk kita mengambil ilmu daripada khutbah ataupun sesebuah bicara. Kenapa kita sebut benda tu? Kerana ada kaitan dengan yang semalam kita baca, di mana soal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, man yahdihillahu faman yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang Allah bagi petunjuk kepada dia, maka dialah yang dapat petunjuk, kan? Siapa yang Allah bagi petunjuk kepada dia, maka dialah yang beroleh petunjuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab keingkarannya, maka mereka lah orang yang rugi. Jadi di hujung kuliah semalam pun kita dah sebut, antara Nabi SAW sering baca ialah dalam khutbah ialah innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Nahmaduhu, kita puji Allah. Dalam masa yang sama, nasta'inuhu, kita minta pertolongan dari Allah. Wa nastahdihi, kita juga minta petunjuk dari Allah. Wa nastaghfiruh, kita minta keampunan dari Allah. Wa na'udzu billah, lepas kita minta pertolongan, kita minta petunjuk, kita minta keampunan, kita minta pula perlindungan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita minta berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kita. Banyak buruk kita ni, kadang-kadang ego, sombong dan sebagainya. Sampai bila nak kita mendapat ayat-ayat sepatutnya memberikan petunjuk, tapi kerana kesombongan dalam diri, keburukan diri sendiri menghalang kita daripada hidayah tersebut. Dan boleh jadi dengan keburukan yang ada dalam diri kita pula menyebabkan kita melakukan dosa dan kesalahan sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kami. Kemudian Nabi SAW kata, man yahdillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, tidak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Wa man yudlil, siapa yang Allah sesatkan dia, fala hadiyalah, tidak ada yang boleh beri petunjuk pula kepada dia. Okey. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Pada kalimah ini ada satu perkara yang sangat utama berkaitan dengan hidayah. Dan dalam ayat yang kita baca hari ini ada kesinambungan daripada ayat itu. Apa dia? Di mana ada orang ni, bukan masalah Allah Ta'ala tak tunjuk jalan kepada dia. Dia minta hidayah dengan Allah. Kemudian bila Allah bagi petunjuk, dia tak nak dengar atau nak ambil petunjuk tu. Boleh jadi itulah juga menyebabkan dia tidak terpandu kepada petunjuk. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi manusia ni adanya panca indera, adanya akal
yang guna dia untuk menapis dan meneliti mana yang benar, mana yang salah, berdasarkan petunjuk dari Allah. Mana yang benar, mana salah bukan dengan hawa nafsu boleh ditentukan. Dia ditunjuk dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka sebab itu kita minta petunjuk dengan Allah sungguh-sungguh. Dalam masa yang sama, bila datangnya petunjuk kepada kita, ambillah dia, dan janganlah sia-siakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak, katsiran, banyak, ramai, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Bererti penghuni neraka ni ramai dari kalangan jin dan manusia. Ataupun sebalik kita kata ramai manusia dan jin akan jadi penghuni neraka. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, akan tetapi tidak mau memahami dengannya ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tetapi tidak mau melihat dengannya bukti keesaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga ada telinga, tetapi tidak mau mendengar dengannya. Ini ajaran dan nasihat. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, mereka itu seperti binatang. Seperti binatang. Kerah ni bahasa ni. Kita ni kalau bunyi kerah lagu ni, takkanlah Quran cakap kerah macam tu. Dia tak boleh tik langsung. Ada juga orang ni, dia terlalu lembut. Dalam urusan mendidik kau, mengajar kau, tak boleh marah langsung. Bila marah dia kata tak betul. Bukan tak betul, kamu terlebih lembut. Pasal apa? Quran ni datang dari Allah. Dia tahu karakter manusia ni macam mana. Ada waktu Allah Ta'ala galakkan dengan rahmat. Ada waktu Allah ancam dengan azab. Ada waktu Allah puji, dan ada waktu Allah cela. Dan bila Allah Azza wa Jalla cela, kadang-kadang celaan Allah tu memang dengan ayat-ayat yang berat. Allah Ta'ala yang kata tabbat yada abi lahabin watab. Celakalah tangan Abu Lahab. Ada orang tak boleh terima. Apa dia kata kita ni tak payah baca lah surah Lahab ni, surah Al-Masad, surah Abu Lahab ni dalam semayang. Takut Nabi ni terasa hati. Biarlah dia huduh-huduh dia pun pot darah Nabi. Takut Nabi terasa hati. Ni orang hak kecek dengan akal saja. Dia tak ukur dengan wahyu. Dia tak khabar ke. Hak waktu turun surah ni Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh kata tak apalah, biar Allah saja ya hak kutuk dia, biar Allah saja yang kata. Hamba tak tergamuk, takut Nabi berasa hati. Biar Allah jelah hak kata. Jadi ada kata makruh baca surah Al-Masad ni dalam sembahyang. Quran ni turun dari Allah pencipta dan yang maha mengetahui. Tiba-tiba kita pula nak kata lagu tu. Quran turun tu nak bagi siapa? Bukan untuk manusia dibaca. Lepas tu hak turun pada siapa? Turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat ni, mu jangan katalah, biar Allah yang kata.
ni pot darah aku ni. Nabi tak kata lagu tu. Tiba-tiba dia kata, ai, peliknya manusia. Pak Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Nak kata kasar kau? Tak boleh kata kasar lah, sebab yang kata ni Allah. Bukan setakat tu Allah Ta'ala kata, bukan setakat menata bahasa kita ni. Kalau sebut binatang ni bahasa kasar lah kan. Allah Ta'ala kata tak pada dengan tu, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan rentetan daripada ayat sebelum ni soal hidayah dari Allah. Jadi ada orang ni, kenapa dia tidak mendapat hidayah? Adalah kerana pertama Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat dia lah. Tapi asbab pada diri dia ialah dia ada panca indera, dia ada hati, dia tak guna. Dia ada mata, dia tak tengok. Dia ada telinga, dia tak dengar. Tak tengok, tak dengar, tak perhati ke apa? Ayat-ayat Allah. Dia tak tengok ayat-ayat Allah. Sama ada ayat kauniyah, ayat-ayat mana tanda-tanda kebesaran Allah pada kejadian dan penciptaan dia, satu. Ataupun ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasulnya sebagai petunjuk, ataupun sebagai pemandu kepada jalan yang lurus. Jadi ni adalah sifat manusia yang sesat. Sebab tu kita ni ada mata dengar, ada mata dengar pula dah. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada hati berfikir dan memahaminya. Ada hati, ada perhati molek, faham molek-molek apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita. Dan bila dia tahu tu, biar dia cerdiklah sikit. Allah Ta'ala bagi kita akal, Allah Ta'ala bagi kita mata, Allah Ta'ala bagi kita telinga untuk kita menilai mana yang benar, mana yang salah. Seperti kisahnya Sa'ad ibnu Mu'adz dan Usaid bin Hudhair. Sewaktu Mus'ab bin Umair pergi berdakwah ke Madinah. Mula-mula yang datang daripada Madinah ni masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan haji. Berlaku 2 tahun sebelum daripada hijrah. Jadi ada orang Madinah datang buat haji, Nabi pun berdakwah kepada mereka, maka mereka masuk Islam. Berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama antara Nabi dengan orang-orang Madinah. Setelah itu Nabi SAW pun hantar Mus'ab bin Umair pergi berdakwah ke Madinah untuk ramaikan lagi orang Islam di Madinah. Maka Nabi hantar siapa? Mus'ab bin Umair. Waktu Mus'ab bin Umair sampai itu, maknanya masih ramai yang belum Islam di Madinah lah. Pasal dia utusan yang pertama, Mus'ab bin Umair, untuk mengajar Quran dan juga untuk berdakwah di sana. Jadi pergilah Mus'ab bin Umair ni ke Madinah. Sampai sana, of course lah, orang pun benda baru, orang tolak. Orang tak suka Mus'ab bin Umair ni berdakwah, ajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah satu hari dia bertembung dengan 2 orang pembesar Madinah. 2 orang pembesar daripada Aus dan Khazraj. Iaitulah Sa'ad ibnu Mu'adz dan Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhuma. Siapa-siapa tu
Pembesar Madinah kata, tu. Hak ni hak mari kampung kita wak onan, bahasa kita lah tu. Hak ni hak mari kampung kita buat masalah ni. Molek-molek dah kita ni duduk lagu ni, dia mari ajak kita agama baru pula. Dia pun kata kepada Usaid, mungkin ambak dia tu, halau dia daripada Madinah. Jangan bagi dia dakwah sini. Kita tak bagi dia tauliah dan permit mengajar. Tak bagi. Kena halau dia. Jadi Usaid pun pergilah. Pergi nak suruh Mus'ab bin Umair keluar daripada Madinah. Jawab dia Mus'ab, mungkin orang cerdik. Orang cerdik kamu. Aku dengar dulu bahasa kita lah. Dengar dulu apa dia yang aku nak kata. Kalau betul, kamu terima. Kalau salah, kamu tolak. Tak rugi pun kalau mu dengar dulu. Jadi dia pun kata, bagi tahulah, cepatlah kamu nak kata apa. Maka Mus'ab bin Umair baca beberapa ayat Al-Quran. Mus'ab bin Hudayr bila dengar, lain ni. Bukan sebagaimana yang orang duk kata. Orang duk kata Mus'ab ni bawa ajaran sesat. Dia kata, lain ni. Tadi dia mari nak halau. Bila dengar ayat Quran tak jadi nak halau. Malah dia kata, boleh tak mungkin rakyat kepada seorang lagi tu. Dia pun pergi, maka beres kita berayak. Bila siapa dekat dengan Sa'ad ibn Mu'az, dia kata apa? Usaid, tadi pergi muka bekeh, ni balik ni muka lain dah. Kamu termakan dah apa ni? Dia punya ajakan. Kata tak, mau dengar dulu dia kata. Dia kata kita orang cerdik, dengar dulu. Bila dia pun dengar juga, masuk hidayah dalam diri dia. Kemudian akhirnya dua-dua orang tu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab tu ramai, sebab dia ni pemimpin, ramai penduduk Madinah pun masuk Islam. Disebabkan dakwah Mus'ab bin Umair dan juga keimanan dua pembesar Madinah pada masa itu. Sehingga pada selepas setahun, ramai orang Madinah pergi buat haji untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Dan antara keputusannya, mereka jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan berdakwah di bumi Madinah. Alhamdulillah, berlakulah setelah itu hijrah. Maka ini cerita ni salah satu daripada cerita yang menunjukkan betapa pentingnya kita dengar dulu apa orang nak kata dari sudut petunjuk, ajaran-ajaran agama, hadis-hadis Nabi, Quran yang diwahyukan. Banyak orang menentang agama, dia tak dengar pun apa yang agama kata. Dia lawan orang yang mengajak kepada agama, padahal dia tak dengar pun hujah-hujah orang tu. Dia tak nak bagi dengar pun. Bahaya. Kadang-kadang ada orang ni dia suka menyekat orang daripada mendengar hujah. Dia tak nak bagi orang dengar hujah. Jadi bila dah bergaduh, orang bawa hujah, dia pun kata mudah. Dia ni Wahabi ni, tak payah dengar. Bila kata lagu tu, orang tak dengar Quran, orang tak dengar hadis. Sebab biasanya bila nak berhujah, orang bawa Quran, orang bawa hadis. Jadi bila kata dia ni Wahabi, tak payah habis, tak payah dengar dah hujah dia. Pasal apa dia Wahabi? Mudah gitu je. Jangan. Kita dengar dulu hujah. Boleh jadi yang kita benci itulah sebenarnya benar dari sudut hujah. Boleh jadi yang kita sayang itulah sebenarnya yang tidak ada hujah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bukan nak kata kita kerana individu, tidak. Tapi sayangilah agama kerana Allah. Jangan jadi orang lahum qulubun la yafqahuna biha. Begitulah juga orang-orang kafir. Daripada awal lagi dia tak nak dengar dia ayat-ayat Allah,
tak nak dengar. Dia berusaha menghalang orang Islam daripada mengajak kepada kebenaran. Tapi yakinlah, agama Allah ni pasti akan menang. Pasti akan menang. Walaupun musuh-musuh dia berusaha untuk menghalangnya. Yang penting kita ni, kita kena benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, Allah bagi panca indera kita ni, gunakanlah dia untuk menilai kebenaran. Berdasarkan apa? Jangan hawa nafsu. Dengar tapi guna nafsu. Tengok tapi guna nafsu. Hati pun fikir tapi terpengaruh dengan diselubungi oleh hawa nafsu. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, la wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah disebabkan kamu benci kepada sesuatu kaum, kamu tidak berlaku adil. Kerana benci telajak zaman ini, dia katalah apa pun, gajah rimah kau dia kata, hujah marilah Quran kata dan hadis. Gajah rimah tu maknanya apa sajalah, masuk Kelantan lah tu. Katalah gajah rimah pun. Gajah rimah tu maknanya sebutlah apa saja pun. Bila dah benci, habis. Sebutlah Quran ke hadis ke, bila dah benci, habis. Jangan tutup telinga kita, jangan tutup mata kita, jangan tutup hati kita dari menerima kebenaran. Perlu sangat-sangat tu. Perlu sangat-sangat. Sebab bila orang ni tutup telinga dia, tutup hati dia, tutup mata dia, tak nak baca Quran, tak nak baca hadis. Ada orang ni dia tak baca pun hadis Nabi. Terutamanya orang-orang awam ni lah. Dia tak baca pun hadis Nabi, tak aja dengar pun. Bunyi lah kita sayang kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Tapi banyak mana hadis Nabi yang dia tahu? Tak tahu. Mana banyak hadis yang palsu dengan hadis yang tak tahu. Hanya dengar kata ustaz kata ni hadis. Kadang-kadang ada juga hak bahaya lagi. Bila dia tak boleh berhujah dengan Quran dan hadis, dia tahmah pula ulama-ulama hadis untuk membatalkan hujah mereka. Ini golongan anti hadis. Bila datang dengan hujah Quran dan hadis, dia tak boleh bawa Quran dengan hadis. Jadi jalan dia apa? Dia tahmah orang-orang ahlu hadis. Seolah-olah tak sebawa lah hadis, hadismu pun tak betul juga. Orang dah tak ada hujah, mulalah macam budak-budak lah, tak boleh balas kan. Mula aku balas akhir sekali, mak kau dia kutuk mak kawan tu. Bapak kau, apa kaitan kutuk mak ayah tu? Pasal apa? Pasal tak habis hujah lah. Jadi kita kadang-kadang ada orang ni habis hujah, dia tak boleh nak bawa hadis juga. Orang ni bawa hadis, dia ni bawa. Orang ni bawa hadis sahih, dia tak boleh nak bawa hadis. Akhir sekali dia pun kata hak bawa hadis sahih pun belum tentu sahih juga. Mudah dia kata gitu, mudah gitu je. Bawa hadis sahih pun belum tentu sahih juga. Sebab apa? Sebab dia nak menghilangkan kredibiliti hujah orang tu. Pasal dia tak ada hujah. Cuba mari kau hadis sahih juga nak lawan sama-sama hadis sahih. Contoh, ni dah mudah. Kalau kita mengaji hadis dulu, ada nama dia Abu Rayah. Memang orang ni dia suka mentahmah siapa ke Abu Hurairah. Bukan setakat dia tahmah orang dalam sanad ni. Abu Hurairah sahabat Nabi pun dia tahmah juga. Ni pemikiran hak macam ni memang berwujud. Waktu kita ngaji kuliah hadis dulu, ada satu pemikiran Abu Rayah ni, dia memang tahmah kepada perawi hadis. Bukan biasa-biasa dia tahmah. Dia tahmah Abu Hurairah terus. Dia kata apa? Abu Hurairah ni sebenarnya dia mari duduk dengan Nabi ni sebab dia miskin, tak ada makan. Kan kita baca hadis dia ni ikat perut kan.
Dia kat perut, lepas tu pergi cari makanan, jumpa Abu Bakar. Abu Bakar pun tak ada makanan juga, pergi jumpa Umar, tak ada makanan juga. Sampai jumpa Nabi SAW. Barulah Nabi ajak dia pergi makan. Kemudian ada sahabat sembelih kambing, dia pun makan. Kemudian salah satu lagi cerita, kemudian Abu Bakar, Nabi SAW diberikan susu. Panggil pula Abu Hurairah ni, mari. Kemudian bagi pula susu tu kat orang. Maknanya Abu Hurairah ni dudukkan Nabi nak makan je, bukan nak mengaji. Dia kata lagu tu. Ada orang lah kata lagu ni. Zaman dulu siapa kalau ni? Orang yang suka oleh kerana dia tak boleh lawan hujah, dia gitu hamah sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang berada dalam silsilah hadis. Dia tak faham macam mana disiplin ulama hadis nak sampaikan hadis tu. Susah. Lepas tu kalau bukan ahli jangan cakap. Kalau bukan ahli jangan cakap. Ahli ni orang yang faham Quran, faham hadis. Dalam agama ni, orang yang ahli agama sebenarnya orang yang kembali kepada Quran dan hadis. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah. Bila nama ahli sunnah tu, sunnah tu hadis lah. Macam mana kita dakwa kita ahli sunnah tapi kita tak percaya kepada ahli hadis? Macam mana mu kata ahli sunnah? Mu ahli sunnah wal jamaah, nama ahli sunnah. Sunnah ni hadis. Kata ahli sunnah, bila mari ahli hadis, nak lepuk kepala ahli hadis. Tak kena lagu tu. Bacalah hadis, bacalah Quran, tanyalah ahli dia. Pasal apa? Sebab ini ada kaitan dengan hidayah Allah. Ayat yang kita baca sebelum ni ada kaitan dengan hidayah Allah. Kenapa mereka tidak mendapat hidayah? Sebab mereka ada hati tak berfikir, tidak memahami. Sebab ada mata tak tengok, sebab ada telinga tak dengar. Dan menyebabkan mereka tidak mendapat hidayah dari Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'ami, mereka ini seperti binatang. Orang yang tidak mendapat hidayah itulah orang yang menjadi ahli neraka, kata Allah dalam ayat ni lah, surah Al-A'raf ni, ayat 179. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Kalau orang-orang yang menolak wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kafir yang menolak wahyu Allah, kalau orang beriman tu alhamdulillah, yang beriman kepada Allah alhamdulillah. Orang kafir yang menolak wahyu Allah, mereka itu ulaika kal an'ami balhum adal. Baik. Tapi kalau orang beriman, alhamdulillah dia ambil. Khilaf sedikit tu biasa. Khilaf di kalangan orang beriman biasa. Cuma masih juga kita kata, bukalah minda kita, bukalah mata kita, bukalah telinga kita untuk menerima kebenaran. Dengan cara mana? Dengan kita baca Quran, kita baca hadis. Kadang-kadang kita ni kita tegah sesuatu isu, tegah punya tegah lah. Kita tak tahu ada hadis dalam masalah ni. Kita dah kata macam-macam dah, tiba-tiba orang bawa satu hadis, sudah. Kita dah kata macam-macam dah, rupa-rupanya ada hadis yang menyokong dakwaan tu, yang mana kita lawan. Nak kata macam mana? Ayo. Ada satu ketika waktu saya jadi imam, ada orang tak semayang belakang. Dia kata semayang belakang ustaz ni tak sah. Tak sah. Pasal apa? Salah satu sebab dia kata ustaz ni iktidal dia lama, batal semayang iktidal dia lama. Sebab iktidal ni rukun pendek. Rukun pendek. Betul lah, iktidal ni rukun pendek. Tapi dia kata ustaz ni iktidal dia lama, batal semayang. Kalau kita buka kitab fiqh, pendek dia tu maknanya
Jangan panjang lebih daripada baca Fatihah. Maknanya biar i'tidal tu tidak melebihi qadar bacaan Fatihah. Sebab Fatihah tu panjang. Kalau kita lama pada Fatihah, memang tak ada lah rukuk pendek tu. Satu. Mana kalau kita berdiri lama tidak melebihi qadar baca Fatihah, tak apalah. Yang kedua, ada hadis pun dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih. Bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Nabi ni salat waktu dia i'tidal sampai keadaan seakan-akan Nabi ni lupa nak sujud. Kami sangka Nabi lupa nak sujud. Pasal apa? Lamanya Nabi i'tidal. Dan yang ketiga, kita baca lama tu pun sebab baca zikir dalam solat yang diajar oleh Nabi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kita baca zikir Nabi, habis tu panjanglah. Sebab apa? Sebab dia tak baca tu dia sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Habis. Dia sah, tapi kita pun sah juga. Tiba-tiba oleh kerana dia tak tahu benda ni ada dalam hadis, dia kata semayang belakang ustaz ni tak sah. Pasal apa? Sebab tak tahu hadis. Jadi penting kita ni kita tahu sandaran agama. Kenapa orang tak kata boleh? Kenapa orang tu kata tak boleh? Apa sandaran dalam agama? Sandarannya Quran dan hadis. Yang jadi masalahnya, tolak hadis, terima mimpi. Tu lagi. Tolak hadis. Hadis dengan orang nak cek disiplin, dia punyalah payah. Mimpi siapa nak cek betul ke salah? Nah, mimpi boleh pula dia terima. Mimpi siapa nak dakwa dia betul ke salah? Tok guru tu bangkit mimpi, aku mimpi semalam. Siapa nak kata betul ke salah? Lepas tu antara dosa besar mendakwa dalam mimpi benda dia tak tengok. Pasal apa? Sebab orang tak boleh nak nilai mimpi dia. Siapa nak cek dalam tidur dia betul-betul dia mimpi lagu tu? Tak boleh. Ajaib. Ada orang tolak hadis terima mimpi. Ajaib. Allahul musta'an. Baik. Yang penting kita ni kena ikutlah jalan yang Allah Ta'ala nak bagi petunjuk. Kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari minta. Dan jalan yang lurus tu ada di depan kita. Allah Ta'ala kata, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, wa innaka, sesungguhnya engkaulah Muhammad, la tahdi ila siratim mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang kita dok minta setiap hari dalam salat, ihdinas siratal mustaqim tu, jalan mana? Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat Quran kata lagu tu. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala kata, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ka di situ tu dalam ayat tu, wa innaka la tahdi, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk ataupun memberikan panduan kepada jalan yang lurus tu. Ka di situ siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak cara-cara jalan Nabi mana? Kena dengan hadis lah. Dia tidak mari dengan mimpi, dia mari dengan hadis. Tapi bila orang tolak hadis, Allahu Akbar, atau mempertikaikan, ada hadis pun boleh jadi tak betul juga, boleh jadi nipu. Mu kata sahih, orang lain kata dhaif. Pasal apa? Boleh jadi dia nipu. Mudah kan kata lagu tu. Semudah orang kata Abu Hurairah tu bukan nak ngaji pun dengan Nabi. Dia gini nak cari makan. Bila dia tahmah Abu Hurairah tu, kalau berjaya tahmahan tersebut, orang makan, orang terima, orang telan tahmahan tersebut, apa jadi? Abu Hurairah ni bukan sikit-sikit. Kenapa dia tahmah Abu Hurairah? Sebab kalau dia berjaya menjatuhkan kredibiliti Abu Hurairah,
beribu hadis Nabi dia akan tolak. Sebab Abu Hurairah adalah perawi hadis yang paling banyak. Nampak tak? Pas kalau dia berjaya menolak orang-orang yang ulama-ulama hadis yang menukilkan hadis kepada kita, hilang kredibiliti ahlu hadis. Apa jadi? Orang ketolak hadis Nabi. Lepas tu kita nak gantung mana? Nak paut mana? Nak gantung mana sebagai sandaran bila dah tolak ulama-ulama hadis? Nak paut dengan mimpi-mimpi ke macam mana? Kena tahu disiplin ulama hadis ni. Imam Bukhari seakan nipu manusia. Dia tengok orang nipu binatang pun dia tak ambil dah hadis. Dan orang ni dia kena tengok ulama hadis ni kan, bila dia tengok rawi, dia ada istilah-istilah dia. Dia ada thiqah, dia ada sabt, dia ada saduq, dia ada saduqun yahim, dia ada da'if, dia ada muttaham bil kazzab atau muttaham bil kadhib, dia ada kazzab. Istilah banyak tuan-tuan. Setiap istilah tu kalau Ibnu Hajar sebut dalam Taqribut Tahzib, kitab yang nak sebut darjat rawi hadis, bila dia kata thiqah, satu perkataan ya thiqah, tapi nak dapat hukum thiqah tu, kita bukan saja-saja ulama klasifikasi, oh dia ni thiqah sebab kawan aku, dia ni thiqah sebab saudara aku. Bukan. Kena rujuk balik Tahzibul Kamal, kena rujuk balik apa panggil Al-Kamalil Mizzi, kena buka lagi kitab-kitab berpuluh-puluh jilid. Maknanya perkataan thiqah tu adalah ringkasan kepada biografi dia yang berjilid-jilid atau biografi dia yang berpuluh-puluh muka surat, menceritakan sejarah hidup seorang rawi ni lagu mana, bagaimana dia berjalan mencari ilmu hadis, bagaimana dia menjaga diri dia, bagaimana perkataan dia betul dengan perbuatan dia, bagaimana kuatnya ingatan dia. Tahun ni riwayat hadis yang sama, tahun depan orang cek masih lagi sama, tak berubah hadis dia. Kuat ingatan dia, tak pernah menipu, orang baik, orang soleh. Biografi dia penuh, banyak, sehingga diringkas, ringkas, keluar satu perkataan thiqah. Mari kita thiqah pun boleh tentu lagi, boleh jadi nipu. Orang kata lagu ni, dia tak tahu macam mana sejarah thiqah tu boleh keluar. Thiqah tu kalimah ringkasan. Ibnu Hajar sebut dalam Taqribut Tahzib. Sebelum tu ada kitab Tahzibut Tahzib. Sebelum daripada ada Tahzibul Kamal. Sebelum daripada ada Al-Kamal Al-Mizzi. Kitab berpuluh jilid cerita rawi hadis. Buka apa panggil Mizanul I'tidal, karangan Al-Imam atau Al-A'ma Al-Zahabi. Buka apa panggil Al-A'lam min siyarin a'lamin nubala, siyar a'lamin nubala. Buka kitab-kitab ulama hadis, tulis biografi ahli hadis. Allahu akbar. Mari kita thiqah. Mungkin sebab kita tahu thiqah dengan dhaif je. Orang ni thiqah. Kita tak tahu macam mana kalimah thiqah tu nak keluar. Kita tengok hasil. Hasil ni je orang ni thiqah. Hasil dia kita tak tahu. Orang nak masak ni, potong gini, potong bawang, potong, ambil lagi, ambil berah lagi, gini. Mari atas pinggan kita tu tinggal kita makan. Sikit je kita makan. Mujur dah kita makan tu. Mari-mari dia kata, taruh ni je. Allah. Dia tak tahu macam mana susahnya nak mari. Khulasah tu nak boleh keluar perkataan thiqah tu bukan mudah. Hanya ahli dia yang tahu macam mana susahnya ulama hadis nak keluar perkataan thiqah tu. Mengembara ratusan kilometer, menapis ratusan riwayat,
Bila kita dengar jumpa seorang rawi, tak pernah disebut nama, ada dalam satu riwayat ni je nama dia, sekali ni dia sebut, kita kata orang ni majhul ni, tak tahu siapa dia. Kita pun cari, jumpa lagi satu riwayat, dia ada dua riwayat dalam jalan lain, kita panggil, okey, orang ni majhul ain, majhul hal. Orang ni tak kenal langsung, orang ni ada dikenali juga, cuma keadaan dia berpindah sikit. Kemudian cari lagi biografi dia, tanya lagi orang tu, tanya lagi ulama ni. Akhir sekali nak boleh ke cari dia ni siapa ni? Tok guru dia mana, hidup dia mana, tahun berapa dia hidup, sebab jumpa dengan tok guru dia. Cerita panjang, bukan sekadar celak-celak mata, aku mimpi semalam. Payah. Tapi bila dia orang panggil at-ta'nu, dia mencacatkan ataupun dia telah mencela kredibiliti ulama hadis, itu sebenarnya jalan mudah untuk menolak hadis. Ini sebenarnya ramai anti hadis, golongan anti hadis, seorang seperti Kasim Ahmad dan sebagainya, memang dia tak boleh lawan dengan hujah hadis. Cara dia adalah cerca tahmah pada ahli hadis. Jadi natijah dia tak pakai hadis lah. Mungkin orang tak sedar, lama kelamaan akhirnya jadi tak pakai hadis. Mungkinlah ni tak nampak lagi, tapi lapis kedua, lapis ketiga, orang hak dengar ni, akhir sekali, dulu mula-mula mari hadis dhaif pun boleh amal juga. Tu peringkat pertama. Mula-mula kita kata hadis sahih, hadis dhaif. Kita boleh pakai hadis dhaif kalau melainkan pada syarat-syarat dia. Dia mari, hadis dhaif pun boleh pakai juga. Kemudian mari pula tahap, hadis dhaif ni bukan hadis palsu. Lain, kita terima memang bukan hadis palsu, tapi bukan semua boleh diamalkan. Mari gogang-gogang lagi. Mari tahap ketiga, hadis sahih pun boleh tentu boleh pakai. Apa tak dia punya sikuan tu? Pasal apa? Sebab kita tak berpegang kepada disiplin. Bahaya ni tuan-tuan. Hidayah ni dia bukan mari melalui gitu je. Tak. Hidayah ni ada jalan. Ada jalan. Jalan dia tu kena kembali kepada petunjuk yang benar. Quran, sunnah. Quran, sunnah. Tu jalan. Kalau tidak, tak adalah ulama duk sibuk-sibuk cari ilmu sampai mengembara. Baik tidur je, tidur celak-celak mata dapat hidayah. Hidayah bukan cara gitu. Dia datang melalui petunjuk. Nabi pun 23 tahun berdakwah. 23 tahun berdakwah. Sahabat-sahabat keluar mengembara, mengajak orang berdakwah. Bertebaran bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada jalan yang menyampaikan kita kepada Nabi. Kita ada jalan yang menyampaikan kita kepada Al-Quran. Dan kita ada jalan untuk menyampaikan kita kepada kefahaman Al-Quran dan hadis melalui jalan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bawah-bawah sanad. Sebab tu ahli hadis dianggap penjaga keamanan bumi. Kalau malaikat penjaga keamanan di langit, maka di bumi adalah ulama hadis. Pasal apa? Dengan mereka lah agama tu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tak boleh tipu. Dalam agama ni orang buat sikit, ni agama Islam ni, ada tak Nabi ayat lagu ni? Orang tak boleh tipu jadi. Ni sebagaimana ahli Quran menjaga keaslian Quran, orang tak boleh tipu Quran. Okay? Dan Quran ni payahlah, memang payah nak tipu Quran, sebab Quran ni mutawatir. Tak ada orang berani nak masukkan satu ayat dalam Quran. Tapi orientalis ni dia tahu, kalau celah Quran ada usaha tapi tak pernah berjaya. Cuma bila dalam hadis, dia luah sikit dia punya cara nak serang tu. Bila dia tahmah hadis, orang. Jadi ahli hadis ni sebenarnya dia menjaga agama. Dia menjaga agama dari sudut mana? Dari sudut orang nak masukkan sesuatu dalam agama yang bukan berasal darinya.
Maka ahli hadis akan kata, mana dalil, mana hujah, mana Nabi pernah wajah. Pasal apa? Dia nak jaga keaslian agama seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama hadis dianggap penjaga keamanan bumi, penjaga agama. Ni ahli Quran juga sama. Cuma usul ahli hadis ni dia lagi detail. Pasal nak kena cari Quran mutawatir. Quran alhamdulillah dia tak ada isu pada sudut ni. Mudah untuk kita kata. Tanya orang Al-Quran, buka Quran, alhamdulillah mutawatir. Benda mutawatir ni kita boleh terima dengan yakin, ni. Atau ada pun hadis ni cerita dia panjang sikit. Sebab tu kena ada usaha lebih. Jadi hargailah usaha-usaha ulama dulu. Dan belajar. Bukalah minda, bukalah mata hati, buka telinga, buka mata, baca, dengar apa alasan dan standar. Kita ada Sahih Bukhari, kita ada Sahih Muslim, kita ada Kutub Sittah, ada Musnad Imam Ahmad lagi, ada banyak kitab-kitab hadis. Dan ada yang dah dikhidmat pun. Kalau paling payah pun tak erti, ambillah 2 kitab yang sudah diiktiraf ulama dengan penerimaannya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Banyak dah. Waktu pun tak ada dah kita nak baca, waktu pun tak ada. Jadi cintailah ulama hadis, cintailah mereka. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau menjumpa dengan ahli hadis ni, ahli sunnah ni, sampaikanlah salamku kepadanya, kerana mereka, bilangan mereka adalah sedikit, bukan banyak pun. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hidayah ni ada jalan dia. Ni orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman, yang menghalang mereka dari hidayah adalah sifat dia tutup telinga, tutup mata. Inilah juga yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Ingat tak cerita kaum Nabi Nuh? Apa yang Allah Ta'ala kata tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh mengadu kepada Allah, wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku ajak dia, litaghfira lahum, setiap kali aku ajak dia, dia tutup telinga. Bukan setakat tutup telinga, ambil baju tu selubung pula. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Allah Ta'ala kata bukan setakat satu, asabi' ni banyak. Masukkan jari jemari ni dalam telinga, mana syiddah, nak ayatnya sangat tak nak dengar hak Nabi Nuh bagi tahu. Wastaghshaw thiyabahu, ambil baju pula tutup kelubung. Pasal apa? Tak nak dengarnya dakwah Nabi Nuh. Wa asarru, mereka degil sungguh. Wastakbaru istikbara, malah dia takabur. Ini sifat yang menjadikan seseorang tidak mendapat hidayah. Dan inilah juga yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 179 hari. Ni, orang yang ada hati tak nak dengar, ada mata tak nak tengok, ada telinga ada mata tak nak tengok, ada telinga tak nak dengar, mereka ini seperti binatang, kata Allah. Dari sudut mana? Bukan dari sudut perangai dia jahat serupa binatang, tapi maknanya apa? Dia tidak mendapat hidayah. Tidak mendapat hidayah. Semoga Allah Ta'ala memandu kita kepada hidayah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Kita minta, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta hidayah dari Allah. Kita minta ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta dari Allah rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada orang yang berkhidmat untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana usaha mereka lah kita hari ini dapat dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana mereka yang menjaga keaslian hadis, maka kita ni dengan sebab sanad mereka lah hari ni kita boleh jaga agama. Kalau tidak, apa yang berlaku kepada Yahudi dan Nasrani, dia ubah kitab mereka, ubah perkataan nabi-nabi mereka. Tapi itu tak berlaku dalam agama kita kerana Allah jaga Quran dan Allah jaga hadis dengan ahlul hadis. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kita ni hanya ambil sikit je, nak pandai dengan dia tu, Allahu Akbar. Tapi watak-watak yang pendusta hadis ni memang senantiasa ada. Memang senantiasa ada. Siapa ada guna nama nyamar jadi A'mash kan? A'mash, orang nyamar jadi A'mash. Dia pergi ke masjid, bukan nyamar jadi A'mash. Dia meriwayatkan secara palsu dari A'mash. Dia kata, aku dengar dari A'mash begini, hadis Nabi bunyi begini. A'mash ada dalam majlis tu. Ada dalam majlis tu. Amal pun bangun cabut bulu dia. Dia kata orang tua, buat ke apa ni? Tak malu ke? Dia kata, tak malu. Hak aku buat ni lebih baik daripada kamu buat. Berapa pula? Ni, aku cabut ni sunnah Nabi. Aku sedang buat sunnah Nabi, sedang kamu menipu di atas nama Nabi. Akulah A'mash, aku tak pernah sebut hadis hak murayat tu. Dia berjawab apa? Mu ingat mu sore aku A'mash. Dia jawab lagi. Aduh, tak habis juga. Wallahu ta'ala alam. Kita banyak-banyaklah doa ni, minta Allah Subhanahu wa taala pandu hidayah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.